Assalamualaikum. Apa tips untuk sentiasa sihat tubuh badan tanpa sebarang penyakit? Waalaikumsalam. Saudara bertanya. Pertama, macam diterangkan sebelum ni, Allah yang seimbangkan. Allah yang jadikan. Hanya dia yang tetap. Kita ini dihidupkan, dimatikan, dibangkitkan dan kita diberikan penyakit. Seluruh badan kita ada virus, kulat dan bakteria bertrilion sel. Jadi untuk sentiasa sihat itu tak mungkin. Nabi pun jatuh sakit. Ya. Dan sakit ini sebenarnya sebahagian dari fitrah. Sakit ini sebenarnya dia jatuhkan badan kita untuk kita rehat, perbaiki dan lepas tu dia makin kuat imuniti. Dan dia lalui pusingan demi pusingan beribu kali. Kita boleh sesama sepanjang hidup kita. Setiap kali kita mengalami sesama itu, kita tak akan dapat lagi virus itu. Jadi untuk memikirkan semata-mata nak sihat tanpa penyakit, itu tak boleh dan ia salah kalau jiwa kita itu tak memikirkan roh dulu, fahaman dulu, iaitu apabila jatuh sakit kita redha. Apapun keadaan itu penentuan dari Allah, kita redha dan Allah akan datangkan firasat. Allah akan datangkan ilham. Macam mana nak cari ubat. Semua ubat manusia ribuan tahun didapati daripada firasat. Contoh orang dulu-dulu Cina ke orang kita ke, dia boleh tahu jamu. Macam mana dia tahu jamu tu, akar kayu tu boleh ubat walaupun pahit. Kerana masa dia sakit tu, dia rasa dia nak benda pahit. Macam wanita yang mengandung, tiba-tiba dia nak benda asam kerana dia nak kalsium, kerana dia tengah lahirkan, tengah buat tulang membentuk dalam kandungan dia. Jadi Allah boleh gerakkan. Kerana kita betapa kita tenang, Allah akan datangkan pada kita apa kita mau. Ya. Janganlah pergi McD, jangan pergi KFC, jangan benda proses, aiskrim. Kita sakit, kita tak mau makan. Kita berpuasa. Puasa itu jalan utama. Pertama untuk memperbaiki batin kita. Jadi yang pertama kita mesti ingat, sebelum fikir kesihatan badan tu, kesihatan jiwa dulu, kesihatan roh. Mana menjaga din kita, agama kita, ibadat kita dengan ilmu, dengan pedoman ayat Quran itu, tahu meletak diri di mana sebagai hamba yang sentiasa meminta petunjuk daripada Allah, sentiasa mencari ilmu Allah. Itu sudah jiwa yang sihat. Bila dah sihat, penyakit datang ke apa ke, dia tak risau. Dia sebahagian. Dulu saya pernah masa PKP pandemi dulu tu di tempat Kamadalan di ladang alam warisan Kuala Pilar Seri Menanti tu, saya jatuh sakit lah, demam lah, tak ada deria, tapi tak sakit, tak sangat menggelatar ke apa, tapi hilang selera nak makan. Saya jatuh berat daripada 73 kilo sampai 66 kilo, tak pernah dalam waktu dewasa ini. Jadi ada kawan kata, bahaya ni, kawannya Bakaf Sinun. Saya kata Alhamdulillah, kerana jiwa saya dalam keadaan sakit, saya dah ambil semua langkah-langkah menjaga makanan saya, ambil habatus sauda, ambil madu, ambil cengkeh, dan masih lagi sampai tak boleh solat kerana terduduk solat terlentang, makin lemah. Tapi belum kata maut tu, Alhamdulillah, kita mana kita redha. Kalau kita kembali kepada Allah saat paling gembira. Tapi akhirnya Allah lepas 3 minggu menyihatkan kita kembali. Ya. Jadi bila itu dah ditetapkan untuk sihatkan badan secara fizikal, macam sebut tadi, puasa, jaga makanan daripada toksik dan proses, jangan keterlaluan. Jangan sepanjang masa tak sentuh nasi, tak sentuh gula. Sekali-sekala kena sentuh benda toksik, kerana membina keupayaan badan kita mengatasi penyakit. Kerana zaman Maya dulu, Mexico ke Aztec ke mana, bila itu orang Sepanyol pergi sana, mereka tak terjumpa virus daripada orang barat. Bila kena, berjuta orang mereka mati. Campak, smallpox. Jadi virus ini mesti kita kena. Jangan kita sembunyi semua, menjarak semua. Masa muda tu bagi badan kita tu sakit. Sebenarnya sakit itu baik. Ya. Kerana lepas tu dia takkan sakit benda tu lagi. Ya. Jadi kita kena faham pusingan dia. Siapa yang lindungi diri dia terlalu sangat, selalu basuh tangan semua. Sekali dia kena sakit,
dia akan betul-betul pingsan kerana badan dia tak bersedia, tak berserta metabolisme dia. Dan kalau dah tua, lagi mudarat, badan dah tak cukup kuat. Lebih baik sentiasa sakit masa muda. Boleh cek dengan doktor, boleh tanya orang pakar biologi, nutrition, kesihatan. Saya siasat ni, kalau salah betulkan saya, tak masalah, berikan fakta, berikan rujukan. Okey. Lepas tu kita makan benda-benda yang probiotik. Contohnya budu, cincalo, belacan. Jangan makan banyak sangat, semua benda kesedaran. Macam orang biasa makan kampung, makan dengan tangan. Jangan bunuh dengan sanitizer, kuman tu. Buat gobis peram, 21 hari. Dia makan sekali sehari. Ya. Benda cuka yang ada kuman dia, probiotic brass, brain brass. Lepas itu kacang. Benda kita boleh google untuk keto diet, mentega, keju, susu, kopi yang kosong, yang brew. Lepas tu yang penting sekali minda kita, tafakur kita, perasaan kita terhadap orang. Sentiasa istighfar kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Depan manusia kita menjaga adab, menjaga baik, akhlak. Jadi kita sentiasa tenang. Kalau orang tolong kita ke apa, kita semua terima kasih. Kalau orang puji kita, alhamdulillah, semua taib daripada Allah. Dan kita, lelaki kena jadi lelaki, wanita kena jadi wanita. Tahu tempat anda di alam ini. Inilah kesihatan total. Jadi kalau tanya tentang badan tak ada penyakit, dia hanya sebahagian kecil daripada hidup kita. Kalau kita sentiasa sihat tapi tak ada wang pun tak guna. Sentiasa sihat ada wang tapi jiwa kosong pun tak ada guna, kan? Jadi dia total penting. Ada orang sentiasa sakit walaupun dia jenis orang baik, mungkin Allah takdirkan bagi dia sakit. Semua hidup dia sakit saja. Tak apa. Dia sabar. Ada orang cacat, ada orang OKU dan sebagainya. Saya dah menyaksikan. Jadi kita fikir ini semua adalah rahmat Allah yang tiada terhingga, ilmu yang mendalam, dan kita sentiasa cari ilmu, sentiasa mengenal. Jadi Apek dapat ni semua pun melalui pengalaman, berbual dengan doktor-doktor, berbincang, bertanya, sentiasa belajar. Itu yang baik. Jadi diet, saya dah cerita lah, diet keto, kita ketogenik, berpuasa, autofagi, bagaimana bila lapar tu sel itu akan membetulkan diri dia, mematikan kanser. Berlapar selama 40 jam, hanya buka puasa dengan sup saja. Sup tulang saya dah baru ni makan, baru tadi masak. Nasi perang. Lepas tu sentiasa berpuasa, puasa selang hari bagus, Isnin, Khamis bagus, makan kurang, mengawal nafsu. Nafsu ni datang daripada gula dan nasi putih yang buat kita nak lapar. Jadi mengawal tu, mencegah tu. Bila kita dah tenang kan, kita boleh. Tapi jangan keterlaluan lah. Sekali-sekala nak makan apa ni, benda-benda gula ke aiskrim ke apa, kita sekali lah. Tapi kita berikan ilmu kepada anak-anak, berikan dan saya ni cuba memberikan kesedaran. Saya bukan anti bakapsinum kerana saya tak anggap dia bakapsinum, saya anggap dia satu eksperimen dan satu penyagaan farmaseutical. Saya tegas dan tentanglah kita siuman. Saya juga tidak grup-grup akhir zaman prepper ke apa, kerana ayat Quran tidak membenarkan ke arah itu. Kita kena kesederhanaan, kita nak membina kesefahaman supaya kita jadikan manusia ini sentiasa ke arah kebaikan. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih atas soalan yang ditanya.